Alright pelajar, pada hari ini kita akan mempelajari geografi tingkatan 5 iaitu bab 7 sumber tenaga. Okey, dalam bab ini pelajar akan mempelajari mengenai konsep sumber tenaga dan sumber tenaga dunia, sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan sumber tenaga yang boleh baharu. Okey, tenaga adalah keupayaan untuk melakukan sesuatu kerja. Sumber tenaga boleh didapati daripada alam sekitar kita ataupun daripada hasil bumi. Contoh sumber tenaga adalah tenaga solar, tenaga hidro, petroleum, arang batu dan tenaga nuklear. Manusia memerlukan sumber tenaga untuk kemudahan kegiatan harian, digunakan dalam industri pembuatan dan juga untuk memacu kemajuan sebuah negara. Sumber tenaga digunakan selalunya untuk penghasilan elektrik, untuk menggerakkan objek seperti kereta, kereta api, kapal terbang dan juga mesin, dan juga menghasilkan sel kering seperti bateri dan menghasilkan haba. Bahan yang menyimpan tenaga dipanggil bahan api. Kebanyakan tenaga yang kita gunakan pada hari ini datangnya daripada bahan api fosil. Tetapi bahan api fosil ini mempunyai kelemahan kerana ia tidak boleh diperbaharui dan menyebabkan kesan yang berpotensi membahayakan alam sekitar. Jadi mari kita lihat sumber tenaga utama di dunia. Kalau kita lihat di Iceland di sini, di atas, di utara, Iceland menggunakan tenaga geoterma. Di Rusia pula menggunakan tenaga arang batu. Di Belanda menggunakan tenaga angin. Di Amerika Syarikat mereka banyak menggunakan tenaga daripada gas asli. Di Perancis ombak. Di Jepun suria. Di Arab Saudi petroleum. Di India menggunakan tenaga biomass dan di China menggunakan tenaga air daripada pasang surut air laut. Okey, mari kita lihat sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, sumber tenaga yang tidak boleh baharu merupakan sumber tenaga yang tidak boleh ditambah, digantikan atau diperbaharu. Sumber tenaga ini terhad dan akan kehabisan pada masa akan datang. Contoh sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharu adalah seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Mari kita lihat dari mana datangnya petroleum, gas asli dan arang batu ini. Jadi sumber tenaga yang saya sebutkan tadi merupakan tenaga bahan api fosil. Petroleum dan gas asli merupakan bahan bakar yang terbentuk daripada fosil hidupan laut yang mengalami tekanan dan haba yang tinggi di dalam kerak bumi. Jadi kalau hidupan laut ni mati, kemudian dimendapkan, kemudian akan ada mendapan pasir ataupun lumpur di atasnya, akan menyebabkan tekanan yang tinggi dan menghasilkan haba yang tinggi di kawasan mendapan hidrokarbon ini, menyebabkan perubahan berlaku, menyebabkan hidupan tadi yang telah mereput akan bertukar menjadi sebatian hidrokarbon. Dan petroleum dan gas asli kebanyakannya terhasil melalui proses semula jadi kira-kira 100 juta tahun dahulu. Kegunaan utama petroleum adalah sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan kenderaan. Kita lihat pula tenaga arang batu. Sama juga seperti petroleum. Arang batu terbentuk daripada proses semula jadi dari tumbuhan yang mereput dan terkumpul di dalam kerak bumi lebih ratusan juta tahun dahulu. Lebih daripada usia petroleum. Kalau petroleum 100 juta tahun dahulu, arang batu mungkin 300-400 juta tahun dahulu. Arang batu mempunyai unsur karbon, hidrogen dan sulfur dan merupakan sejenis batu mendapan yang mudah terbakar. Jadi unsurnya adalah karbon, sebab tu dia boleh menyimpan tenaga dan boleh mudah terbakar. Pengeluar utama arang batu dunia adalah di China, Amerika Syarikat dan Australia. Tetapi negara yang menggunakan tenaga arang batu untuk penghasilan elektrik adalah Rusia. Maknanya Rusia telah mengambil arang batu daripada China, Amerika Syarikat dan Australia. Mari kita lihat pula sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Sumber tenaga boleh baharu merupakan sumber tenaga yang boleh ditambah atau diperbaharui selepas digunakan. Contohnya tenaga solar, angin, hidro, geoterma, biogeosim, ombak, pasang surut dan nuklear.
Okey, tenaga suria. Tenaga suria adalah tenaga yang diperoleh daripada cahaya matahari yang ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, tenaga suria ditukarkan kepada tenaga elektrik dengan dua cara, iaitu menggunakan panel suria, solar panel, dan juga loji pengumpulan tenaga suria. Okey, antara negara utama penjana tenaga suria ialah Jepun, China, Taiwan dan Malaysia. Okey, tenaga angin. Tenaga angin dapat ditukarkan kepada tenaga kinetik yang dapat menghasilkan tenaga elektrik. Okey, pergerakan bilah kipas kincir angin akan menukarkan tenaga angin kepada tenaga elektrik. Okey. Tenaga angin ini juga digunakan petani seperti di Amerika Syarikat untuk mengepam air perigi dan mengisar gandum. Kalau kita tengok dekat Amerika Syarikat dia ada windmill. Okey, pusat penjanaan tenaga angin di dunia adalah di China, Amerika Syarikat dan Belanda. Belanda banyak menggunakan tenaga angin sebagai sebagai sumber utama dia untuk mendapatkan tenaga elektrik. Okey, tenaga hidro. Tenaga hidro diperoleh daripada aliran air yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okey, air sungai diempang ataupun empangan dibina seperti di empangan Kenyir di Malaysia. Kemudian disalurkan melalui terowong janaan untuk memutarkan turbin di stesen jana kuasa elektrik. Jadi dia menggunakan dynamo untuk menghasilkan elektrik. Aliran air yang deras itu akan menyebabkan dynamo itu berputar dan menghasilkan tenaga elektrik. Stesen jana kuasa hidro banyak terdapat di Malaysia dan di China kerana menerima jumlah hujan yang tinggi dan mempunyai banyak sungai yang beraliran deras. Okey, kalau kita tengok dekat Malaysia pun kontraktor yang membina empangan di Malaysia ni adalah daripada China. Kerana di China banyak menggunakan tenaga hidro. Mereka pakar dalam penjanaan tenaga kuasa hidroelektrik. Okey, tenaga ombak. Tenaga ombak, ombak ialah gelombang permukaan yang terhasil daripada tiupan angin di laut, sungai dan tasik. Jadi kalau ada angin, adalah ombak di laut. Okey, sebab tu kalau tak ada angin di laut, dia tak akan ada ombak. Kapal tak boleh berlayar. Okey, arus ombak yang berterusan dan tidak terhad menjadikannya sesuai untuk penjanaan tenaga elektrik. Antara negara yang menjana tenaga elektrik menggunakan tenaga ombak ialah Australia, Amerika Syarikat dan Korea. Okey, tenaga pasang surut. Okey, tenaga pasang surut ni banyak digunakan di China juga untuk menjana tenaga elektrik. Okey, pasang surut adalah naik turunnya paras air laut akibat kesan putaran bumi dan tarikan graviti bulan. Okey, bulan ni akan menyebabkan salah satu kesan yang akan menyebabkan pasang surut. Kalau dia hampir dengan bumi, dia akan air laut ni akan naik akan apa kita panggil air pasang. Kemudian tenaga pasang surut adalah satu bentuk tenaga hidro yang menukarkan tenaga yang diperoleh daripada pasang surut air menjadi bentuk tenaga yang berguna, terutamanya elektrik lah. Antara negara utama yang menjana tenaga pasang surut ialah di China, Korea Utara, Perancis, United Kingdom dan Scotland. Perancis juga menggunakan tenaga ombak. Okey, tenaga biogeosim. Tenaga biogeosim ialah tenaga yang berasal daripada sisa tumbuhan dan sisa pertanian seperti kelapa sawit, jerami padi, tempurung kelapa, sisa sampah dan najis haiwan. Okey, biogeosim boleh ditukarkan kepada tiga bahan iaitu tenaga gas, cecair biofuel dan pepejal black carbon. Okey, jadi tenaga biogeosim ni dia akan menghasilkan satu gas kalau daripada najis haiwan tu dia akan menghasilkan methane metana. Okey, tenaga biogeosim banyak dihasilkan di India, Kanada, Amerika Syarikat, Brazil, Thailand dan Filipina. Okey, dan yang terakhir sekali adalah tenaga geoterma. Tenaga geoterma adalah tenaga yang wujud dalam bentuk haba di bawah permukaan bumi, bukan di bawah, sebenarnya di permukaan. Okey, stesen penjana elektrik geoterma dibina di negara yang mempunyai geyser. Geyser ni adalah pancutan air yang timbul ke permukaan dalam tekanan yang tinggi. Okay. Jadi geyser yang memancut wap dari bahagian dalam bumi, contohnya di negara Iceland, New Zealand. Jadi kita akan dapat lihat adanya geyser yang memancutkan air daripada permukaan bumi tu. Okay. Air itu datang daripada dalam bumi lah. Air itu adalah air yang dipanggil sebagai hidroterma.
Okey, tekanan tinggi wap digunakan untuk memutarkan turbin bagi menjana tenaga elektrik. Jadi dia menggunakan turbin juga untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi itu saja pengenalan untuk jenis-jenis tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh baharu. Okey, jadi sikit sebelum saya habiskan. Jadi kita buat quiz sedikit. Okay. Sumber tenaga di dunia. Okay, di Jepun dia menggunakan tenaga solar. Iceland menggunakan tenaga geothermal. Amerika Syarikat banyak menggunakan tenaga gas asli. India banyak menggunakan tenaga biogesim. Arab Saudi petroleum. Arab Saudi adalah pengeluar petroleum terbesar di dunia. China banyak menggunakan tenaga air daripada tenaga pasang surut ataupun ombak. Perancis juga tenaga ombak dan pasang surut. Belanda tenaga angin dan Rusia tenaga arang batu untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi pengajaran ini dalam video yang seterusnya. Jadi terima kasih. Jumpa lagi.